Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan kitab baru, iaitu masalah iman dan makmum, iaitu berkaitan dengan imam dan makmum. Bagi kita orang yang suka solat berjemaah, lelaki dan perempuan, lebih-lebih lagi lelaki lah, yang merupakan fardu kifayah, patut sangatlah tahu tentang bagaimanakah caranya kita, antara kita makmum dengan imam. Untuk permulaan kita bacalah daripada kulit dahulu sebagai pembukaan, iaitu berbagai masalah akan timbul apabila anda tidak sempat mengikut imam pada permulaan takbiratul ihram. Maknanya kita ini diberi nama masa iman dan makmum, memanglah di Melayukan asalnya, kita Arab dijawikan, dimelayukan oleh Yusuf Zaki Yaakob. Asalnya kita ini dari oleh Al-Hibrul Imam Ibn Umad Al-Misri, daripada Mesir ni, yang bermazhab Asy-Syafi'i, artinya yang bermazhab Syafi'i. Saya baca kulit baca kulit tu. Saringan dari kitab ini adalah merupakan saringan petikan daripada kitab besar, daripada kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Qaulut Tam artinya kata-kata yang sempurna pada fi ahkamil ma'mum wal imam, pada hukum-hukum tentang ma'mum dan imam, ala mazhabil imam Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i lah radhiyallahu anhu. Sebagai makmum, apakah yang harus dilakukan oleh anda apabila melakukan kesilapan dalam solat? Mempunyai 150 masalah, bahagian iman dan makmum. Tajuk dia tu ada 150 masalah. Alhamdulillah lah, bagi kita agak kita mendapat lebih jelas lagi keadaan kita bila kita menjadi makmum. Sepatah kata, tengok sepatah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesungguhnya salat yang afdal artinya yang lebih baik, yang mengandungi dorongan-dorongan ke arah perpaduan masyarakat Islam, ialah salat berjemaah lah kan. Salat berjemaah, di antaranya salat berjemaah ni, di antara hikmah ini dorongan ke arah perpaduan masyarakat Islam. Untuk mendirikan salat berjemaah yang betul dan sempurna pahalanya, maka setiap imam dan setiap makmum wajiblah mematuhi peraturan-peraturan yang diwajibkan ke atas mereka masing-masing.
Tak. Untuk saya mana untuk jemaah, untuk mendirikan solat berjemaah dengan betul dan sempurna pahalanya. Sah-sah belaka, maksudnya pahalanya itu ada yang kurang, ada yang lebih, mengikut kebolehan lah. Tetapi ramai di antara orang-orang menjadi imam dan makmum yang betul dan sempurna. Tetapi ramai di antara orang-orang Islam yang mengerjakan salat berjemaah tanpa mengetahui dan memerhatikan peraturan-peraturan itu, dan ini tidak syak boleh menjejaskan kesempurnaan salat mereka. Bahkan kadang-kadang boleh mengakibatkan solat mereka atau ikutan mereka tidak sah. Di samping itu, di sana terdapat pula banyak masalah dan kemuskilan yang rumit yang timbul dari peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum itu, terutama masalah-masalah muafiq dan masbuk. Ini sudah tentu memerlukan kepada penerangan yang panjang lebar dan jelas. Untuk maksud itulah buku ini diterbitkan. Walau macam mana pun buku ini kecil, namun ia mengandungi hampir semua peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum dan masalah-masalah muafiq dan masbuk yang dihuraikan dengan jelas dan disusun dalam bentuk yang mudah untuk memberi maklumat-maklumat yang cukup yang diperlukan oleh kaum muslimin dalam kegiatan mereka mendirikan salat berjemaah. Buku ini disaringkan dari sebuah kitab fiqh yang terkenal, iaitu kitab Al-Qawlut Tamu fi Ahkamil Ma'mumi wal Imami ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu oleh Al-Hibru Hamam Ibn Imad Al-Misri As-Syafi'i.
iaitu pengarang kitab ini ialah seorang seorang alim lah di negeri Mesir yang bermazhab Syafi'i. Dalam saringan ini penulis, tapi taklah kesemuanya, tapi penulis hanya memetik masalah-masalah yang kerap berlaku sahaja dan meninggalkan masalah-masalah yang jarang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia, supaya mudah difahami dan diingati oleh para pembaca. Kepada Allah penulis mohon semoga sumbangan yang kecil ini berkati Allah dengan taufik dan hidayah. Halo ni. Assalamualaikum. Ada ustaz duk ngajar di Masjid Abidin. Pada Masjid Putih lah. Bandar. Ngajar. Mana? Balik pukul 11.30. Dah ya, dan ni dia sejam setengah. Dah pukul 9.30 baru start. Pukul 11 baru habis. Mana? Tak kerja ke ni? Okeylah. Nanti ustaz kontak balik biar sudah kelas. Okey. Assalamualaikum. Apa tu? Sepatah kata daripada Yusuf Zaki Yaakob yang orang dulu kenal belakalah Pusaka Dia ni. Payung Purnama, Kota Baru, Kelantan. Dia tulis kitab ni pada bulan Ogos 1982 dah. Lama mana tu? Iaitu ulang tahun 25 tahun Merdeka. Dah baru ni berapa? 40 tahun Merdeka dah. Okey. Jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Hadis-hadis asas bagi peraturan solat berjemaah. Dibawa beberapa hadis sebagai asas peraturan solat berjemaah. Hadis-hadis asas bagi peraturan solat berjemaah atau hukum-hukum makmum dan imam. Peraturan solat berjemaah ialah makmum dan imam lah kan. Ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang berkaitan dengan peraturan solat berjemaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala taqtalifu alaihi fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Rasulullah kata sungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum. Asalnya imam ini adalah supaya diikuti oleh makmum. Oleh itu janganlah kamu menyalahinya. Oleh itu kamu sebagai jemaah jangan menyalahi imam. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Apabila ia rakaat, hendaklah kamu ikut rakaat, dan apabila ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Maksud di sini makmum tidak boleh mendahului imam dalam apa jua pun pergerakan. Dalam mendirikan solat, mengikut hadis ini makmum tidak boleh mendahului daripada imam. Sungguhnya dia kata dijadikan imam itu supaya diikuti. Imam itu dijadikan supaya diikuti oleh makmum. Oleh itu janganlah kamu menyalahinya. Menyalahinya artinya imam buat lain, kita buat lain, ataupun imam dak ada rakaat, kita rakaat dah. Imam dak ada sujud, kita sujud dah. Makna kita tengoklah tok imam tu tua ke muda pula. Kalau tok kita makmum muda, tok imam tua, tak sah berlaju pula. Kalau tidak, dan kita dulu. Tok imam tak turun lagi sujud, dah makmum sujud dah. Jadi menyalahilah.
Rasulullah kata sungguhnya dijadikan iman itu supaya diikuti, supaya diikuti makmum. Oleh itu janganlah kamu menyalahinya. Artinya janganlah, maknanya mendahului iman lah maksudnya. Jika ia takbir, hendaklah kamu ikut takbir. Tak iman takbir, barulah kita bertakbir. Apabila ia rakaat, hendaklah kamu ikut rakaat. Hendaklah kamu ikut. Artinya jangan mendahului imam. Hendaklah kamu ikut rakaat. Dan apabila ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Maksudnya biar imam dahulu, barulah kita makmum ikut. Lagi hadis yang lain berkenaan dengan iman dan makmum ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, la tasbikuni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bil insirafi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Baginda bersabda kepada sahabat. Sahabat masa awal-awal Islam kan, tidak semuanya boleh memahami dengan kesempurnaan. Jadi baginda pun berkatalah, bersabda kepada sahabat, la tasbikuni birruku'i wala bisujudi. Janganlah kamu mendahuluiku dengan rakaat. Sebab zaman baginda jadi imam, tak ada pun sahabat dah. Sehingga masa sakit pun Abu Bakar tak nak lagi pun jadi imam. Jadi janganlah kamu mendahului dengan rakaat. Bila sembahyang baginda jadi imam. Maknanya baginda jadi imam selama-lamanya lah di Masjid Madinah ni, kecuali masa dia sakit ternak dah, barulah keluar berpapah pun dia minta Abu Bakar yang menjadi imam. Itu pun Abu Bakar pun enggan juga. Siapa nak sedap baginda jadi makmum kita, Abu Bakar kata dia jadi imam tak? Janganlah kamu mendahuluiku dengan rakaat. Artinya biarlah tak imam rakaat dulu, barulah makmurah rakaat. Tidak pula dengan sujud. Maksudnya jangan juga kamu dahuluiku. Tidak pula dengan sujud ni bukan kata sujud dah apa dulu dah. Sujud pun tak boleh juga maksudnya. Tidak pula dengan sujud ni artinya dengan sujud pun tak boleh, nak jangan dahului rakaat pun jangan dahului pada imam. Tidak pula dengan bangkit berdiri. Begitulah juga dengan selepas daripada sujud yang kedua. Janganlah kita ni dulu. Tak iman dia buat duduk istirahat, ambil sunat, kita terus bangun makmum. Jadi dulu kita pula lah jadi ataupun tak iman tua. Kita nak jangan ikut gagah kita, kena tengok tak iman juga sebab dia imam untuk diikuti oleh makmum. Jadi kalau berlaku gitu, betul lah sembahyang sah, tapi kesempurnaan pahalanya itu pula nak pahala pun kurang, tak penuh pula. Tidak pula dengan sujud. Artinya sujud pun jangan dahului daripada imam. Tidak pula dengan bangkit berdiri. Begitulah juga selepas sujud yang kedua. Jangan terus kita bangun sedangkan tak imam tak bangun lagi. Tak imam duduk istirahat dulu. Tak. Pandanglah pula tak iman ni tua ke uzur ke. Kalau muda pun dah dia lebih tahu hukum pada kita, pada makmum. Dia duduk istirahat, kita tak duduk terus bangun. Jadi mendahului iman juga. Dan tidak pula dengan keluar daripada sembahyang. Begitulah juga beri salam. Maksudnya jangan dahulu daripada imam. Kerana aku dapat melihat kamu, Rasulullah kata aku dapat melihat kamu dari hadapan dan belakangku. Membuat guana pun Rasulullah kata aku dapat lihat belakang. Jadi maknanya di sini hadis ini menunjukkan bahawasanya peraturan baginda merangkan tentang peraturan iman dan makmum. Makmum tidak boleh mendahului iman dalam apa jua pun pergerakan ataupun dalam apa jua rukun fi'li. Sama ada rakaat, i'tidal, sujud,
Duduk antara dua sujud, kemudian bangkit pula daripada sujud yang kedua, semuanya makmum mestilah terkemudian daripada imam. Sebab dia kata dah depan awal sekali iman itu dijadikan untuk ikutan makmum. Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himara aw yaj'ala Allahu suratahu suratal himarin. Ra'sa himar. Hadis baginda yang, adakah tidak orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului iman itu merasa takut? Adakah satu amaran yang berat ni? Kalau baginda berkata, adakah tidak orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului iman dan merasa takut bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar atau menjadikan seperti rupa keldai? Ada. Kalau buat zahir barulah takut. Jadi super kepala keldai sungguh ke? Baginda kata, adakah tidak orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului iman itu merasa takut? Satu amaran yang keras daripada baginda, supaya biarlah rasa takut nak mendahului daripada imam dalam pergerakan kita ketika mendirikan solat. Bahawa takut tak bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar atau menjadikan seperti rupa keldai. Jadi sebagai jawapannya, hadis-hadis tersebut cukup jelas. Hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului iman pada gerak rakaat, sujud dan sebagainya dari rukun-rukun salat. Hukum haram itu telah ditasrihkan dalam kitab Al-Tahzib dan At-Tamimah, dan telah disahkan dalam kitab Syarhul Muhazzab dan kitab Al-Kifayah. Ada makna haram mendahului iman. Walaupun maknanya sembahyang itu sah, tapi perbuatan itu adalah haram. Makmum ini mendahului iman bukan dalam satu kitab tau. Dalam kitab At-Tahzib pun menyebut begitu. Dalam kitab At-Tamimah menyebut begitu. Dan disah pula dalam kitab Syarhul Muhazzab, kitab Al-Kifayah. Banyak kitab-kitab yang menentukan mengharamkan, jelas cukup mengharamkan perbuatan mendahului iman pada gerak rakaat, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, bangkit naik pada rakaat yang kedua, ketiga ataupun pada tahiyat, semuanya. Tadi baginda menyebut mendahului iman itu, adakah tidak orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului iman itu merasa takut bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar atau menjadikan seperti rupa keldai? Perenggan yang bawah ni maksudnya Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai, ialah Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keldai. Menjadi kepala dia seperti kepala keldai dan mengekalkan badannya seperti badan manusia. Maksudnya ialah menjadikan rupa seperti rupa keldai, ialah mengubahkan seluruh tubuhnya menjadi seperti tubuh keldai dan kepalanya seperti kepala keldai. Ini menunjukkan amaran. Kata baginda begitu tu menunjuk amaran. Jadi para sahabat kalau baginda sebut begitu takut sangatlah. Takut sangatlah.
Tapi amaran mengubahkan kejadian manusia kepada rupa binatang itu nak menunjukkan besar kemuliaan Allah. Memanglah Tuhan dah ubah, dah nampak pun tapi maknanya besarnya, menunjukkan besarnya kemuliaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan iman dengan betul dan patut. Artinya mendahului lah. Maksudnya di sini mendahului. Jadi baginda kata tak adakah berani orang yang mengangkat kepalanya mendahului iman, tak takutkah dia Allah mengubahkan kepada menjadi kepala hima dan menjadi seperti rupa keldai. Maksudnya amaran mengubahkan kejadian manusia pada rupa binatang dan menunjukkan besarnya kemurkaan Allah, menunjukkan besarnya kemurkaan Allah. Bila kata Allah mengamarkan baginda, Allah mengubahkan rupa manusia kepada rupa binatang itu, iaitu menunjukkan besarnya kemurkaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan iman dengan betul dan patut. Besarnya kemurkaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan iman dengan betul dan patut. Habis. Kemudian masalah baru pula, ucapan-ucapan yang dibaca apabila solat diqamatkan. Apabila solat diqamatkan, maka sunat kepada para pendengarnya mengikuti ucapan yang diucapkan oleh juru qamat itu. Ada qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun sunat kita ikut Allahu Akbar sebagaimana kita buatlah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun makmum sunat. Sunat dapat pahala. Bukan setakat ikut saja tak dapat pahala. Jadi maknanya bila kita tahu dapat pahala, taklah rasa malas nak ikut. Tak. Apabila solat diqamatkan, maka sunat kepada para pendengarnya mengikuti ucapan yang diucapkan oleh juru qamat, kecuali kalau jemaah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar dah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah lah, begitulah seterusnya. Kecuali pada ucapan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah tak samalah ucapan makmum itu, maka disunatkan bagi makmum berkata aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Aqamahallah yang berarti semoga Allah tegak, wa adamaha dan kekalkan solat itu, wa ja'alani min salihi ahliha dan menjadikan aku sebaik-baik ahli solat. Maknanya masa qamat tu kita minta dah supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni tenangkan hati kita, tetapkan hati kita di dalam mendirikan solat. Jadi maknanya jawab solat tu mana kita minta dah qad qamatis shalah, sunat bagi makmum berkata aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah tegakkan dan kekalkan solat itu. Minta Tuhan tenangkan hati kita, tetapkan hati kita. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan menjadikanku sebaik-baik ahli solat. Menjadikanku sebaik-baik ahli solat, iaitu yang mendirikan solat dengan sebaik hati orang yang mendirikan solat dengan sempurna. Bila sempurna, pahalanya banyaklah daripada orang yang tidak sempurna. Ada juga kita jawab aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Ada juga semoga Allah tegakkan dan kekalkan salat itu madamatis samawati wal ard, selagi
berkekalan langit dan bumi. Ada malaikat tidak habis dah padu kewajipan solat setelah dunia ni kiamatlah. Teruskan lagi kewajipan yang kena dibuat apabila solat Jumaat. Dikomatkan. Ni khusus untuk orang lelaki ni. Puan pun boleh juga solat Jumaat jika ada kesempatan tempatnya. Kewajipan yang kena buat apabila solat Jumaat dikomatkan. Hari Jumaat, solat Jumaat komat dah. Apabila solat Jumaat dikomatkan, maka hendaklah para makmum tumpukan perhatian mereka kepada menjawab qomat. Bila pada hari Jumaat, dia kata pada salat Jumaat, apabila salat Jumaat dikomatkan pada salat Jumaat, hendaklah para makmum tumpukan perhatiannya kepada menjawab qomat. Tumpukan perhatian kepada menjawab qomat. Maksudnya janganlah bercakap, tidak takut doa-doa lagi. Tak. Para makmum tumpukan perhatian mereka kepada menjawab qomat, dan janganlah ditumpukan kepada bacaan-bacaan doa. Bila qomat, tumpukan perhatian untuk menjawab qomat lah. Janganlah doa-doa pula tengah qomat. Seperti mana tu yang dilakukan oleh setengah-setengah orang jahil. Setengah orang jahil masa qomat itulah dia berdoa. Sedangkan yang sepatutnya, janganlah mana perhatian hendaklah ditumpukan kepada menjawab qomat. Kerana perbuatannya itu, kalau doa masa duk qomat atau duk minta, perbuatan sebenarnya itu tidak tepat dengan sunnah. Tidak tepat dengan sunnah. Adapun tempat dan masa berdoa yang sebenarnya, kalau nak doa juga ialah selepas selesai qomat lah. Selepas selesai qomat dan sewaktu dibetulkan saf-saf, sebelum daripada imam mengebat takbiratul ihram. Lalu masa qomat hendaklah tumpukan perhatian pada menjawab qomat lah. Kalau nak doa lagi selepas selesai qomat lah baru berdoa. Sebab apa? Kalau kita duk berdoa tak jawab qomat, dia kata tidak tepat dengan sunnah, tidak tepat dengan sunnah. Habis. Kemudian masa berdiri apabila solat dikomatkan. Masa berdiri apabila solat dikomatkan. Bila gak sepatutnya makmum ni berdiri bangun bila solat dikomatkan? Kena tahu juga. Kena tahu juga. Masa mana kita makmum ni berdiri setelah qomat dikomatkan? Semana? Para makmum yang duduk jangan bangkit berdiri sehingga selesai qomat baru bangun. Cara peraturannya. Jadi hak gini-gini ni kita dah ambil perhatian lah belaka tak. Kalau nak ikut peraturan, dia kata para makmum yang duduk jangan bangkit berdiri sehingga selesai qomat. Dan menurut setengah ulama, bila tu boleh berdiri? Menurut setengah ulama, mereka boleh bangkit berdiri sewaktu juru qomat itu mengucapkan qad qamatis solah. Masa tu setengah ulama kata boleh berdiri masa qad qamatis solah tu, bolehlah berdiri. Kalau tidak, yang asalnya tak boleh, setelah tamat qomat baru berdiri. Tapi
kalau hak macam ni kita nampaknya hak duduk dengan hak yang betul-betul lah, maknanya masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, terus duduk dalam barisan lah ni, baru boleh buat gini dah. Ni kita duk ngata curok di sini dah. Dia masuk dalam barisan dah. Habis barisan pertama, orang datang ke dia buat barisan kedua. Habis barisan kedua buat barisan ketiga lah dah. Baru maknanya para makmum yang duduk jangan bangkit berdiri. Mana dia mari itu sudah tahiyatul masjid, terus duduk dalam barisan lalu dah. Peraturan dah. Bila dia kena duduk tu jangan bangkit berdiri sehingga selesai qomat. Bolehlah selesai qomat baru bangun, sebab duduk dalam barisan dah dah. Duduk dalam barisan dah. Peraturan cara yang cermat. Kalau duduk ngata baru nak bangun. Tapi itulah maknanya tak kena peraturan lah, kita ni tak kena peraturan tak. Dan menurut setengah ulama, mereka boleh bangkit berdiri sewaktu juru qamat mengucapkan qamati salah. Setengah pendapat, setengah ulama kata bila makmum boleh bangkit bila qamat ketika qad qamati salah. Setengah ulama pula berpendapat jika makmum itu seorang muda yang kuat dan gagah bangkit, tak ada hal lah, tak ada sakit lutut, tak ada apa, tak ada sakit pinggang, boleh bangkit selalu. Seorang muda yang kuat dan gagah bangkit, hendaklah ia bangkit berdiri selesai qomat, seperti asal tu. Para makmum yang duduk jangan bangkit berdiri sehingga selesai qomat. Ni pandang pula lah, tengok kalau makmum itu orang muda dan kuat, maka waktu bangkitnya ialah hendaklah ia bangkit berdiri selepas selesai qomat. Dan jika makmum itu seorang tua yang lemah bangkitnya, bila tu bolehlah berdiri ketika juru qamat berkata qad qamatis salah. Makna rapat sajalah. Maknanya hak ni, hak yang boleh buat ni memang hak duduk dalam barisan dah ni. Kalau duduk ngata tu, habis qomat baru nak bangun jalan mari, tak. Gak mula duduk teruk orang nak masuk. Tak boleh duduk belakang juga, nak duduk depan lagi duduk teruk orang. Berdiri ketika juru qamat berkata qad qamatis salah, supaya ia sempat bertakbiratul ihram dengan iman. Kalau hak kita tua macam kita ni, lambat dak bangun ke, ada sakit lutut ke, maknanya masa qad qamatis salah tu bolehlah bangun dah, dengan tujuannya supaya dapat takbiratul ula. Sempat takbiratul ihram dengan iman. Iman Allah Akbar, kita pun Allah Akbar. Sebab apa? Sebab kedudukan kita tu tetap dah dalam barisan. Ada lagi bahasanya kenapa ni nak widam takbiratul ihram dengan iman ni dipanggil takbiratul ula. Besar fadilatnya, besar pahalanya pula. Besar pahalanya pula. Hak bahagian sah semayang tu sahlah, syarat sah semayang dak takbiratul ihram dak. Bukan mana perbuatan kita itu lepas iman takbir kita terus takbir itu besar pula pahalanya. Besar pula pahalanya. Habis. Kemudian tiada sunat tahiyatul masjid apabila solat diqamatkan. Bila solat mari dah solat, kita masuk dah solat qamat, tak ada lagi dah solat tahiyatul masjid. Nombor 4 dah. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid waktu juru qamat sedang qamat, mari lewat dah. Untuk bila qamat kita pun baru sapa masuk ke dalam masjid, maka tidak disunatkan. Tidak disunatkan baginya solat sunat tahiyatul masjid
tak ada dah sunat. Bagi dia tak ada dah sunat solat tahiyatul masjid. Sebab qomat dah. Sebab apa tu? Yang penting ialah mendapat takbiratul ihram. Itu yang lebih pentingnya, mendapat takbiratul ihram bersama imam. Tapi dah kalau bagi kita tak tahu, tak belajar, tak dengar, dah lagi aku ni kat kita imam tu dia dah lagi nak rokok bersama imam, buatlah buatlah solat tahiyatul masjid. Sudah tu pergi masuk sama ada dah rokok ke tak imam duk baca ayat dah lagi ni nak mayang laju-laju dah lagi ni. Maknanya kononnya nak dapat fadilat tahiyatul masjid lagi, dapat beriman. Tetapi hukum yang sebenarnya, jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka tidak disunatkan baginya. Bagi yang masuk, baru masuk tu solat sunat tahiyatul masjid. Tidak sunat dah bagi dia. Ada sebab, ada sebabnya akan diberitahu kemudian. Iaitu sebabnya ialah supaya dia itu mendapat takbiratul ihram selepas imam, ataupun dibahasakan di Islam sebagai bersama imam, ataupun takbiratul ula. Tidaklah disunatkan baginya salat sunat tahiyatul masjid. Ini berdasarkan sebab apa? Dia ambil daripada hadis baginda juga. Kenapa tak sunat lagi tu? Datang lewat tak sunat lagi nak solat tahiyatul masjid, sedangkan juru qamat dah. Berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza uqimatis salatu, kata baginda, fala salata illal maktubah. Apabila salat itu telah diqamatkan, maka tidak boleh didirikan salat yang lain melainkan salat fardu jelah lagi. Tak boleh dah nak salat sunat tahiyat apa. Yang bolehnya dirikan salat fardu lah sahaja. Sebab kenapa? Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang utama, orang yang seperti itu, yang datang lewat dah, dia sapa tok bila dak qamat dah. Hendaklah terus berdiri menunggu solat. Tak boleh dah buat solat-solat sunat tahiyatul masjid. Hendaklah berdiri menunggu solat. Demikianlah tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Dan kitab Al-Kifayah kata betullah. Tetapi Al-Hanati dalam kumpulan petua-petuanya telah berkata, ada juga pendapat, jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka janganlah ia terus berdiri, bahkan hendaklah ia duduk, dan apabila selesai qamat barulah ia bangkit berdiri kembali. Maknanya kalau kita sapa pun ada pendapat tak bila tengah qamat dah pun, jika seorang itu masuk dalam masjid waktu juru qamat sedang qamat, maka janganlah ia terus berdiri, bahkan duduk juga dulu kejap. Dan apabila selesai qamat barulah ia bangkit berdiri kembali. Tetapi kita ambil menurut pendapat yang sahih. Yang pertama, menurut pendapat yang sahih, pendapat yang utama, orang yang seperti itu, iaitu yang datang lewat waktu juru qamat telah qamat, hendaklah terus berdiri menunggu solat. Tak payah duduk dah. So berdiri menunggu solat. Demikianlah tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Ini pendapat yang aula, yang sahih dah. Tapi ada kata lagi, tapi Al-Hanati dalam sekumpulan petuanya berkata kena duduk juga dulu. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka janganlah ia terus berdiri, bahkan hendaklah ia duduk dan ambil selesai qamat. Apabila selesai qamat barulah ia bangkit berdiri kembali. Kalau apapun kesimpulannya, keduanya tidak mengatakan boleh sembahyang sunat. Telah qamat dah tak dah kata boleh sembahyang sunat. Sama ada
pendapat yang sahih dan kitab Al-Kifayah ataupun Al-Hanafi pun tak kata boleh lagi. Dia kalau rasa sepak boleh dia solat sunat tahiyatul masjid, dia sedang lagi dapat rakaat yang pertama dengan imam, tak ada. Bila dah qamat tidak ada lagi solat sunat kecuali yang adanya solat fardu lah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni di masjid-masjid ada jam waktu solat, ada dah waktu iqamah. Tak? Ada dah jam waktu solat, ada waktu iqamah. Jadi kita boleh tilik dah. Oh, kalau 3 minit lagi nak iqamah, dah lagi lah. Kita solat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau hak dulu jam tak ada. Waktu iqamah dah. Jadi tak tahu kala lah ni, dah kedak ke, cepat kedak ke. Mana tak boleh tunggulah bila iqamah tu, maknanya memang tak boleh nak sembahyang dah. Mana yang sekarang ni pun kita boleh tahap waktu iqamah 3 minit lagi dah lah. Begitu. Tapi kalau dah seminit lagi tak boleh dah. Dah pun dah sembahyang apa 2 rakaat seminit tambah seminit. Maknanya begitulah. Pada kesimpulannya, pendapat yang sahih, iaitu orang yang datang lewat itu hendaklah terus berdiri menunggu solat, dan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Kifayah. Kemudian janganlah bangkit berdiri sehingga imam keluar. Ni kembali kepada pula hak duduk datang belum qamat dah. Duduk awal dah lah ni. Sebab tadilah sunat solat tahiyatul masjid sudah dah, tunggu nak solat. Kemudian azan. Kita pun solat sunat qabliyah. Tak. Jika solat telah selesai diqamatkan. Tapi lepas tu tok bila apa qamat. Solat setelah selesai, jika solat telah selesai diqamatkan, tok bila qamat sudah dah. Sedangkan imam masih belum kelihatan keluar. Tok imam tak mari lagi tempat sembahyang dia. Umpama contohnya tok imam duduk dalam bilik macam Masjid Madinah lah kan. Masjid Madinah tu. Maknanya tok imam lepas pada qamat baru tok imam keluar. Tak. Macam kat kita di sini surah imam lah. Tak tahu waktu lain, waktu subuh saya duduk gitu. Maknanya tok imam duduk dalam bilik dia lah. Nak wirid, duduk zikir pun. Jika salat telah selesai diqamatkan, sedangkan imam masih belum kelihatan keluar, artinya tok imam duduk dalam bilik dia. Jadi bagaimana kita para makmum? Maka hendaklah para makmum jangan bangkit berdiri. Duduklah, jangan bangun lagi. Walaupun qamat, tadi kan dia kata kalau qamat kita makmum ni berdiri setelah tamat qamat, bukan? Kecuali hak tua. Bolehlah masa qadqam mati solat. Tak, kata aku asalah. Ni katanya maknanya kita duduk sudah tahiyatul masjid, sudah salat qabliyah, duduk dalam barisan. Kemudian qamat. Masa qamat tak imam tak keluar lagi dari balik dia. Tak keluar lagi daripada biliknya. Maka hendaklah para makmum jangan bangkit berdiri, kekal dalam keadaan duduk sehingga imam itu keluar. Sehingga imam itu keluar, mari kat sejadah, bolehlah makmum bangun sebab qamat sudah dah. Tak imam keluar, makmum pun boleh bangun lah. Tak payahlah sebab sudah qamat dah. Ini juga berdasar kepada sabda Rasulullah. Berdasar kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga.
sabda baginda, iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Ni dulu baginda lah, tak imam lah. Zaman baginda Rasulullah lah jadi imam. Lalu baginda bersabda, iza uqimatis salatu fala taqumu. Apabila salat telah diqamatkan, maka janganlah kamu bangkit berdiri. Fala taqumu, kamu tak boleh bangkit berdiri lagi. Hatta tarawni qad kharajtu, sehinggalah kamu melihat aku keluar. Sehingga kamu melihat aku keluar daripada bilik aku ke ataupun rumah baginda kan, di sekeliling masjid tempat sembahyang, keluar daripada rumahnya. Walaupun sudah qamat dah, tapi baginda kata selagi mu tak nampak aku keluar, jangan bangun. Maka bila kamu lihat aku keluar tu, barulah kamu bangun. Itu cara peraturan yang dibuat oleh baginda. Ana jalan. Kita baru sapa. Tak imam. Ya. Yalah, dia kata. Iyalah, betul lah. Sebab kita maknanya tidak menghaluski cara antara imam dan makmum buat gitulah. Maknanya betul lah tu. Tapi kalau kita dah dia masuk tu, maknanya barulah kita bangun. Sebab Tok Bila dak qamat 2 kali, sekali tak dindah. Dia tak dindah. Dia bapak dia tu barulah kita bangun, dan dia terus ke sejadah dia niat solat lah. Ya. Sini tak ada bilik tak? Ada. Tempat solat yang induknya sini tak, bukan luar tu tak. Sinilah. Nampak tak malakah itu tu bolehlah diri. Sebab kita tengok dah sehingga itu maksudnya iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila solat telah diqamatkan, maka janganlah kamu bangkit berdiri sehingga kamu melihat aku keluar daripada bilik dia tak. Temai bagi awal. Ya. Imam dah congok. Dia congok mana lagi tak? Ya duk congok dah, tengoklah Tok Imam, Tok Bila qamat, Tok Imam bangun masa mana? Tok Imam tentu bangun selepas bila qamat. Dah kita pun bangun. Tok Imam bangun baru kita bangun. Begitulah. Cara tertib dia lah. Bukan kata tak boleh bangun dulu, boleh. Aduh. Ni hak baru siapa ni? Kita ada dah. Ambil dah minggu lepas. Tak apalah. Aduh. Muka surat 7 sekarang ni. Nak kita? Boleh. Hajiman tu nata dah kalau nak kita. Seorang je kali hak mai kedih hak kedih hang dapat comel. Dia comel. Kau puang sekali. Ambil tok kita ni, mai sekali. Kedak.
Mai sekali. Oh, perang. Ya. Okey, muka surat 7 orang baru nah. Muka surat 7. Tahu siapa? Muka surat 7. Tiada solat sunat apabila solat telah diqamatkan. Tengah tu. Tiada solat sunat apabila solat telah diqamatkan. Nombor 6. Apabila solat telah diqamatkan, maka para makmum hendaklah jangan lagi mengerjakan solat sunat ataupun sujud tilawah. Apabila solat apabila solat telah diqamatkan, para makmum tak boleh lagi dah nak buat solat sunat qabliyah ke tahiyatul masjid ke, tak boleh dah, ataupun sujud tilawah tak boleh dah. Hukum dia makruh. Tu makruh solat sunat ketika hampir qamat. Kalau buat juga jadi hukumnya makruh. Jadi kalau tak buat dapat pahala. Tak. Makruh ni kalau buat tak dapat apa-apa, kalau tak buat dapat pahala. 7. Jika imam menyuruh qamatkan solat, dan juru qamat belum memulakan qamatnya, atau jika ia tidak menyuruh qamatkan solat tetapi menurut kebiasaan masanya telah tiba untuk dimulakan qamat, maka adakah makruh bagi makmum mengambil kesempatan mendirikan solat sunat seperti makruhnya solat sunat telah diqamatkan solat, atau perbuatan itu tidak makruh kerana qamat belum lagi dimulakan? Menurut pendapat yang kuat, perbuatan itu makruh kerana sesuatu yang hampir dengan sesuatu perkara yang diberikan hukum perkara itu, dan kerana lambat laun salat akan diqamatkan. Okey, saya ulangi baca. Makruh solat sunat ketika hampir qamat dah. Atas sikit lagi ada? Kat mana? Atas lagi. Oh ya Allah. Atas sekali dah. Iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Baginda bersabda, apabila solat telah diqamatkan, maka janganlah kamu bangkit berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Ini terang dah tak? Di dalam Syarhul Muhazzab, dan kitab Syarhul Muhazzab telah dinakalkan daripada Imam Al-Ghazali, diambil daripada Imam Al-Ghazali yang berkata, menurut mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, mazhab kita mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah mazhab Hanafi, para makmum bolehlah bangkit berdiri selepas muazzin selesai qamat. Ni dia nak ambil ada kaitan tu. Sekiranya jangan berdiri lagi sehingga kamu melihat aku keluar. Nak ambil kaitan di situ. Rasulullah kata, mu jangan berdiri lagi sehingga kamu melihat aku keluar. Tapi dalam kitab Syarhul Muhazzab dinakalkan, dipetik daripada kata-kata Imam Ghazali yang berkata, Imam Ghazali kata, menurut mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, para makmum bolehlah bangkit berdiri selepas saja muazzin selesai qamat. Mengikut Imam Ghazali kan kata, diambil daripada oleh Imam Ghazali, dinakalkan daripada Imam Al-Ghazali yang berkata, menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, para makmum bolehlah bangkit berdiri selepas saja muazzin selesai qamat. Artinya sekalipun tak nampak lihat imam lagi, dah selesai qamat, bolehlah berdiri. Tetapi
Kata Al-Imam Nawawi pula, pendapat ini menimbulkan kemuskilan. Menimbulkan kemuskilan. Pendapat ini mengatakan, mengikut Imam Ghazali kata boleh berdiri dah setelah tukang qomat selesai dah, sekali tak nampak lagi tu imam mari, boleh berdiri dah. Tetapi kata Al-Imam Nawawi, pendapat ini yang macam mana dinakalkan daripada Imam Ghazali, berkata menurut mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, para makmum bolehlah bangkit berdiri selepas sahaja muazzin selesai qomat, sekalipun tak nampak imam lagi. Kata Imam Nawawi, pendapat ini menimbulkan kemuskilan lah, iaitu kerana bertentangan dengan hadis tadi. Kerana bertentangan dengan hadis baginda yang mengatakan apabila solat telah diqamatkan, maka janganlah kamu bangkit berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau macam pegang macam Imam Ghazali kata tu, bolehlah bangkit selepas saja tukang azan selesai qomat. Jadi bertentangan pula lah, kata Imam Nawawi. Kerana menimbulkan kemuskilan lah, kerana bertentangan dengan hadis tadi. Hadis tadi mengatakan, ahli atas kata jangan kamu berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Menimbulkan kemuskilan lah. Tapi maknanya waktunya tu, kalau nak ikut tepat gak, macam baginda katalah, jangan bangkit lagi setelah kamu lihat aku keluar. Tapi walaupun begitu, Imam Ghazali kata menurut mazhab kita Syafi'i ini boleh dah, bila dah qomat habis dah, walaupun tak imam tak mari lagi, bolehlah bangkit menunggu kedatangan imam. Kemudian seterusnya, tiada salat sunat apabila solat telah diqamatkan. Ulang lagi sekali lagi dah. Apabila solat telah diqamatkan, maka para makmum hendaklah jangan lagi mengerjakan solat sunat atau sujud tilawah. Ini lagu mana ni? Ini macam saya katakan dilah, nak ambil lebih kononnya. Dan lagi dan lagi rokok bersama imam ni. Aku nak sembahyang juga solat qabliyah dulu. Nak ambil pahala hak qabliyah juga. Dan lagi sedangkan hukum yang asalnya tak ada dah. Bila solat sudah diqamatkan, tidak ada dah solat sunat yang lain. Mesti terus pergi kepada yang fardu. Begitu. Jadi kalau kita tak tahu, kita pakai hak kita, dang lagi lah tu. Nak dang aku sudah semayang ni, main laju-laju dang lah. Nak pergi rokok bersama imam, dapat juga lagi rakaat yang pertama dah. Begitulah. Tapi hukum yang asalnya dia kata tiada solat sunat apabila solat telah diqamatkan. Ni hak telah qamat dah. Dah. Kemudian makruh solat sunat ketika hampir qamat. Masalah ketujuh, makruh solat sunat ketika hampir qamat. Kita sambunglah minggu depan. Masalah-masalah ni nak banyak-banyak tak tengok juga dah. Alhamdulillah, walau macam mana pun kita baca kitab ni. Jadi dapatlah kita rojok kembali. Tapi walaupun ada kitab, walaupun dalam bahasa Melayu, kalau baca seorang tak menyeluruh juga kefahaman kita ni. Tak. Kena ada tok guru barulah menyeluruh sikit. Mendahului tak ada Makkah. Iyalah. Iya lah tu.
lagi jelas lah. Lagi jelas lah. Kitab lagi tinggi tu ada lah tu. Maknanya kena dah tu dengan baginda kata jangan mendahului aku dah. Ya. Haram mendahului. Kalau berterusan dah sampai 4 rakaat duk dia dulu semua. Haram lah sebab tidak mengikut. Sedangkan imam itu untuk diikuti. Okey, kita sambung kitab yang kedua. Kashful Ghaibiyah. Buka muka surat 63. Tentang Ya'juj wa Ma'juj. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baris 16 daripada atas. Dan tersebut dalam riwayat hadis. 16 daripada atas, tengah-tengah lah. Dan tersebut dalam riwayat hadis. Di antara alamat akhir, alamat dekat dah nak berlaku kiamat ialah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan mengikut dalam suratul Kahfi, Ya'juj wa Ma'juj ni dah ada dah tak? Tapi dibentengkan tempat dia keluar tu oleh Iskandar Zulkarnain. Oleh Zulkarnain. Ya'juj wa Ma'juj ni asalnya daripada keturunan Nabi Nuh. Adalah keturunan Nabi Nuh daripada cucu Nabi Nuh daripada Yafis, anak Nabi Nuh yang bernama Yafis. Dan dia telah daripada Yafis itu maknanya lahirlah anak Yafis bernama Aj. Aj pula beranak kepada Uj, dan beranak daripada Unuk. Dan Aj inilah maknanya yang diperintah oleh Nabi Nuh supaya mengambil kayu untuk membuat bahtera. Setelah Allah memerintah Nabi Nuh buat bahtera. Oleh kerana umat zaman dahulu ni besar tinggi, khususnya Nabi Nuh. Kemudian dikatakanlah Unuk tadi lepas pada tenggelam bumi lah, dia pun pergilah ke satu kawasan saja. Suruh raja tu cari isteri seorang perempuan untuk menjadi isterinya. Jadi raja pun tak erti nak jawab lah, sebab dia ni sangat besar nak cari perempuan macam mana. Nak gu dengan dia. Lalu direngkaskan lah di atas nasihat menterinya. Mintalah tangguh 12 tahun. Bagi tahu pada
unuk bahawasanya perempuan yang akan jadi isteri dia itu masih dalam kandungan. Jadi selepas itu dia janjilah nak datang balik lah. Lalu raja pun perintahlah semua rakyatnya mengeluarkan apa harta dia, membuat bukit yang berbentuk seperti seorang manusia yang sedang tidur. Dalam bukit itu, bukit buatan itu diisikan dengan daging-daging binatang apalah, sumbak belaka dan tu. Jadi bila unuk datang, raja kata ada dah perempuan tu, pergilah. Dia pun melakukanlah persetubuhan dengan perempuan bukit buatan itu, dan maninya bercampurlah dengan ulat-ulat dalam bukit perut perempuan itu. Maka kerana itulah lahirlah Ya'juj wa Ma'juj. Dan tersebut dalam hadis bahawa sungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu yang membinasakan isi bumi. Dalam hadis mengatakan bahawasanya Ya'juj wa Ma'juj inilah yang akan membinasakan isi bumi nanti, sebelum daripada berlakunya kiamat. Maka dikorek oleh mereka itu akan bumi pada tiap-tiap hari. Dialah korek bumi ni, tiap-tiap korek benteng yang dibuat oleh Zulkarnain tu, tiap-tiap hari. Dia tak boleh nak keluar, telah dibentengkan antara dua bukit itu, dibenteng oleh Zulkarnain di atas permintaan manusia sebelah halik ni. Sebab Ya'juj Ma'juj ni duk mari sokmo, tak satu musim datang mari ke kawasan manusia ni, habis makan hasil apa. Jadi bila sampai Zulkarnain, manusia yang di sebelah bukit ni minta tolonglah Zulkarnain membuat benteng untuk menahankan Ya'juj wa Ma'juj keluar. Begitulah dalam hadis, dalam tafsir Suratul Kahfi. Sungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu yang membinasa isi bumi, maka dikorek oleh mereka itu akan bumi. Dia korek benteng-benteng yang dibenteng oleh Zulkarnain pada tiap-tiap hari. Pada tiap-tiap hari datang korek akan tempat yang ditutup oleh Zulkarnain itu. Sebab itu jalan dia, iaitu di lereng antara dua bukit. Hingga hampirlah kelihatan matahari. Dia korek, jadi nak tembus dah, terbayang dah. Bayang dah, namanya boleh nampak dah cahaya matahari tadi. Maka kata penghulu dia, penghulu Ya'juj pun berkata penghulu Ya'juj wa Ma'juj kepada segala kaumnya, marilah kita kembali dahulu. Esok hari kita korek pula. Baliklah dulu, dekat dah nak tembus ni. Esok kalau kita mai korek pula, tak berapa lama tembus lah tu. Kalau kita tak, dan dia nipis dah ni. Setelah itu maka mereka pun kembalilah pada malam tu. Bila mereka balik, dikembalikan oleh Allah tanah yang dikoreknya. Tuhan pun kambuh balik. Dekat dia korek tu, dikembalikan oleh Allah. Tanah yang dikoreknya itu seperti dahulu, balik sedia kala asal pula. Petang dah rasa dekat nak tembus dah, kita balik dulu malam dah, kita balik esok kita mai korek pula, tembuslah tu. Tapi hak masa dia balik pada malam itulah Tuhan pun mengambuskan semula bekas dia korek itu, mengembalikan sebagaimana asal pula. Maknanya tak sampai lagi masanya nak dapat dia keluar dekat dengan kiamat ni. Demikianlah mereka itu sentiasalah. Begitulah maknanya setiap hari. Cuma nak tembus balik, esok kita mari dah, kata penghulu. Bila mari tengok supaya pula macam belum korek lagi, ditimbus kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai lagi masa. Demikianlah hal mereka itu sentiasa
maka tak kala genaplah umur dunia ni tak kala genaplah umur dunia ini, iaitu sampai ketika hendak Allah Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, supaya hendak membinasakan segala manusia. Bila dah sampai masa dah umur dunia nak genaplah, nak kiamat dah, maka Allah pun tak tutuplah lubang dia korek tu, harap supaya membinasakan. Maka ketika hendaklah Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj itu supaya hendak membinasakan segala manusia, maka dikorek oleh mereka itulah akan bumi itu. Apabila hampir kelihatan terang matahari, maka kata penghulu mereka itu akan segala kaumnya, marilah kita ngembali dahulu, esok kita teruskan korek. Kita balik dulu, esok kita teruskan korek pula. Dekat dah nak tumbuh ni. Setelah itu baliklah Ya'juj Ma'juj ni, baliklah. Kemudian pagi esok, maka besok hari pergi mereka itu kepada bumi yang dikorek itu, maka dapat dirinya seperti yang dikorek itu. Tak timbul balik dah. Bila sampai masanya, Tuhan tak tambah balik dah. Pagi esok dapati berubah molek macam kemarin dah. Macam kemarin juga tak ada timbul balik dah. Maka lalu ditambah koreknya, mulalah korek pula. Maka lalu ditambah koreknya pula akan bumi yang lagi tinggal itu. Korek semula hak tinggal lah lagi. Hak tak kambuh tinggal lagi, hak tak ada korek lagi lah, tak ada dah kambuh balik. Lalu tembuslah. Bila dah korek kali ni, tembus dah lah. Tuhan tak kambuh balik dah. Tembuslah dan runtuhlah tutup Zulkarnain, maka runtuhlah benteng yang didirikan oleh Zulkarnain itu. Maka keluarlah segala mereka itu pada segala manusia. Keluarlah. Ya'juj Ma'juj pun bolehlah keluarlah pergi kepada segala manusia. Dan adalah masing-masing dalam kota mereka itu. Pada masa itu manusia duduk dalam kota ke mana wallahu alam, memeliharakan dirinya lah, iaitu melari, duduk bersembunyi dalam kota. Maka Ya'juj dan Ma'juj pun memanah ke langit. Tak rosak lagi kota yang disembunyi oleh manusia tu, dia pun memanah ke langit. Maka anak panah kembali kepadanya pula, berlumur dengan darah. Anak panah itu pun turun balik, kena atas dia baliklah dah. Sehingga berdarahlah Ya'juj Ma'juj ni. Maka ia pun berkatalah sama sendirinya. Lalu dia pun katalah, nampak darah habis ni, sudah kita membinasakan isi langit. Dia ingat, panah dia tu naik, membinasakan isi langit lah. Padahal panah dia turun, kena dia balik. Darah hanya, dia rasa darah isi langit lah. Dan rupa kejadian mereka itu habis. Itu ayat baru pula. Dan rupa kejadian mereka itu, Ya'juj Ma'juj ni, berbagai-bagai, ada sama, berbagai-bagai, rupanya berbagai-bagai, tidak sama-sama belaka dak. Tersebut dalam Khazin, dalam kitab Khazin. Bermula mereka itu 3 asnaf. Ya'juj dan Ma'juj ini ada 3 puak. Satu senfon seumpama pohon al-arus, satu puak seperti pokok al-arus, iaitu kayu. Pokok kayu al-arus ni iaitu kayu, dengan syam, panjangnya 20 dan 100 hasta. Tinggi satu pokok ni seperti pokok kayu al-arus,
iaitu tingginya 120 hasta. 120 hasta. Besar. Maklumlah nak musnahkan seluruh dunia ni. Bermula mereka itu tiada boleh melawan bagi mereka itu bukit. Artinya bukit pun dia boleh lalu belaka dah bila dunia nak kiamat ni. Tak ada dah macam dulu tak boleh nak naik selepas kok lereng je lalu sebelum daripada Zulkarnain buat benteng ni. Lepas pada ni tak ada dah benteng. Zulkarnain pun punah dah. Dan dia boleh dah pijak bukit mana pun. Tiada boleh melawan dengan itu bukit dan tiada boleh melawan oleh besi. Dan satu semfon pula, satu puak pula daripada mereka itu dibuat hamparan, salah satu daripada dua telinganya, dan dibuat selimut ia dengan satu yang lagi. Satu puak pula bertelinga besar. Bertelinga besar. Sebelah telinga dia buat hamparan masa dia tidur, dan sebelah telinga lagi buat selimut. Itu makhluk. Makhluk Ya'juj Ma'juj. Ini hak Tuhan belaka dah. Lebih pelik, lebih besar Tuhan boleh jadi belaka, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Satu puak dia kata telinga besar. Besarnya telinga dia itu sebelah telinga bila dia tidur buat hamparan, dan sebelah lagi buat selimut. Tak boleh nak bayanglah bagaimana rupanya. Dan satu semfon, satu puak pula daripada mereka itu lebar, salah seorang daripada mereka itu, dan panjangnya bersamaan 4 segi. 4 segi, lebar dengan tinggi sama. Tiada lalu mereka itu dengan gajah, dan tiada lalu dengan binatang yang liar. Maknanya lalu saja gajah ke binatang liar ke lagi, lalu dengan apa, melainkan dimakan semua. Apa jua binatang menitah depan dia, semuanya dia makan. Malaikat memakan oleh mereka itu akan dia. Dan barang siapa yang mati daripada mereka itu dimakan oleh mereka itu, bukan saja binatang, geng-geng dia sendiri pun kalau mati dia makan. Dia makan. Dia makan. Dan muka mereka itu dengan negeri Syam, dan betis mereka itu dengan negeri Khurasan. Besarnya. Kalau dia tidur, muka dia duduk negeri Khurasan, betis duduk dalam negeri Syam ni, negeri Syria lagi. Itu besar dia. Meminum oleh mereka itu akan beberapa sungai Buhairah Tabriyah. Di mana tak Buhairah Tabriyah wallahu alam. Dan kata kil bahawasanya pada mereka itu satu taifah. Kata kil ada lagi satu kumpulan Ya'juj Ma'juj ni. Bagi mereka itu orang yang baginya satu kaki melompat ia, dengan dia akan sebagai lompat. Iaitu ada satu kumpulannya berkaki satu pula dah. Orang yang baginya satu kaki melompat ia, dengan dia akan sebagai lompat. Dan setengah daripada mereka itu pula orang yang pakai ia dengan bulunya seperti binatang. Dan setengah daripada mereka itu satu taifah tiada memakan ia malaikat daging manusia, dan tiada minum ia malaikat darah manusia. Berbagailah. Habis. Telah berkata oleh sahibu Kanzul Asrar bahawa diramai daripada bumi anak Adam itu perjalanannya 100 tahun 128 tahun daripadanya bagi Ya'juj Ma'juj, dan 10 daripadanya bagi saudara, dan 10 bagi yang tinggal daripada segala umat. Mana luah besarnya dia, ramainya dia. Besok bila dia keluar,
bahwasanya diramai daripada bumi anak Adam ini perjalanannya 180 tahun. Daripadanya luahnya bumi ini maknanya 180 tahun perjalanan. Seluah tu bagi Ya'juj wa Ma'juj iaitu 128 tahun perjalanan untuk Ya'juj wa Ma'juj saja keluasan bumi ini. Dan 10 daripadanya bagi saudara dan 10 bagi saya yang tinggal daripada segala umat. Tak erti nak terang ni. Banyak ngak cerita memanjang gini. Okey, kita ringkaskan. Baris kedua daripada bawah. Jadi banyak cerita. Maka jadi sebab bagi masuk Zulkarnain itu pada penutup. Jadi maknanya dia duduk keluar pada manusia, dan sebab jugalah Zulkarnain itu sampai ke kawasannya itu, maka Zulkarnain pun menutuplah tempat keluarnya itu, dan adalah habis. Dan adalah tempat kediaman Ya'juj wa Ma'juj itu di belakang dua bukit. Di belakang dua butir bukit, artinya dia duduk, dia melalui lereng bukit lah. Tempat kediamannya terhalang daripada tempat manusia ni. Ya'juj Ma'juj duduk di belakang dua bukit. Artinya tempat dia duduk keluarnya kok lereng antara dua bukit itulah. Dari lereng antara dua bukit itulah ditutup oleh Zulkarnain. Ditutup oleh Zulkarnain. Tempat kediaman Ya'juj Ma'juj itu di belakang dua bukit, dan itu dan bumi mereka itu bersangat luah. Kawasannya sangat luah berkesudahan pada Bahrul Muhit. Dan tiada bagi Ya'juj wa Ma'juj itu berjalan yang boleh keluar mereka itu daripadanya kepada bumi yang diramai oleh manusia. Dia tak boleh keluar setelah ditutup oleh Zulkarnain, melainkan lapang antara bukit itu juga. Dia boleh keluar pun ke lereng bukit itulah, tapi setelah ditutup oleh Zulkarnain dia tak boleh keluar lah. Yang dia boleh keluar ke lereng bukit antara dua bukit itu saja. Dan adalah luasnya 100 parsah, dan tiap-tiap 1 parsah itu perjalanannya sesaat. Maknanya laju, jangkaunya dia besar. Setengah maka perkenaan akan minta mereka itu oleh Zulkarnain dengan tutup. Kisah pula nak jadi benteng ni. Mereka yang tinggal di belakang bukit sinilah minta Zulkarnain buat tutup jalan Ya'juj Ma'juj. Ditutup barang lazim baginya pekerjaan pada tutup itu, padahal tiada menutup upah Zulkarnain. Betul lah dia terima permohonan itu. Kau baca tafsir, memang dia kata dia tambah upah. Zulkarnain ni tambah upah. Orang di situ nak upah pun, cuma dia minta kerjasama. Buat bagi kayu, buat bagi besi, buat bagi tembaga, besi dan batu. Dan tolong jadi tukang bekerjasama dengan dia lah dalam pembinaan itu. Dituntut barang lazim baginya pekerjaannya pada tutur itu, padahal tiada menuntut oleh upah mereka itu. Zulkarnain tak mengupah seperti barang dikayakan oleh Allah Ta'ala daripadanya, sekira-kira firman Allah Ta'ala, ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bikuwah.
dalam surah Al-Kahfi, artinya barang siapa menutupi akan daku oleh Tuhanku itu terlebih baik daripada upahan kamu itu, maka tolonglah oleh kamu akan aku. Tapi kena kata kena tolong aku tak mau upah, mau tolong aku di dalam pembinaan ini dengan kuat, dan aku jadikan bagi kamu akan tutup itu tabarruk daripada diriku. Dan maknanya kamu nak beri upah tu aku jadikan tabarruk sajalah, sumbangan ikhlas derma daripada aku saja. Dan diriwayatkan bahawasanya berkata Zulkarnain itu, maka bagi mereka itu, Zulkarnain katalah kepada penduduk di situ, sediakan oleh kamu bagiku akan batu. Yang aku naknya kamu bagi kerjasama, upah tambah jadi tabarruk untuk aku saja, tapi aku kena kamu sediakan bagiku akan batu dan besi dan tembaga, hingga aku ajarkan penghulu kamu. Aku ajarlah cara-caranya buat mana tembaga dicairkan, macam buat buat bekas tembaga itulah mana buat ikat besi dan batu pula dengan tembaga jadi ikat, bukan dengan seming macam kita dak. Tembaga cair itu jadi ikatannya, nak lawan dengan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj ni. Hingga sampai tembaga, hingga aku ajarkan penghulu kamu, maka berjalan ia hingga sampai kepada negeri mereka itu, maka mendapati ia akan mereka itu beberapa Zulkarnain pun pergilah, dia tengoklah beberapa ahwal keadaan Ya'juj Ma'juj ini bersalahan-salahan, tak sama di antara satu dengan lain, tidak sama. Setengah daripada mereka itu baginya kuku dan taring seperti binatang yang buah. Itu rupa setengahnya mempunyai kuku yang panjang dan taring seperti binatang buah, dan setengah baginya dua telinga yang besar keduanya. Dijadikan hamparannya salah satu menjadi hamparan ketika dia tidur dan buat selimut satu. Maka tak kala melihat oleh Zulkarnain akan demikian itu, berpaling ia kepada antara dua lapan itu, maka lalu diukur ia akan barang yang antara keduanya, dan dikorek baginya akan kaki judar hingga sampai ia akan air. Dah Zulkarnain tengok dah bagaimana bentuk Ya'juj Ma'juj ni, dia pun baliklah ke tempat yang nak buat benteng itu. Dia korek bumi ni, dasar bumi ni, nak tuang tembaga batu, nak ikat batu dengan tembaga yang cair itu. Dalam mana dia korek sehingga sampai ia akan air, sampailah kepada keluarnya air daripada bumi, sampai tempat keluar air itu dalamnya asas benteng itu. Maka dibina jidar, dinding itu dengan batu, dan tembaga yang hancur dengan batu, dan tembaga yang telah dicairkan dituang untuk jadi ikatan kepada batu tu. Maka tak kala sampai kepada muka bumi, bila dah habis daripada tapak dari bawah tempat keluar sampai tempat matai keluar tu, dibinakan ia dengan sepotong daripada besi. Yang demikian itu dengan bahawa mereka itu berbuat oleh tiap-tiap orang yang dihantar satu timah daripadanya, dijadikan antaranya dan orang antara atasnya. Tak perlu cerita tentang buat benteng. Kita ringkaslah, ambil daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris 6 daripada bawah.
duk cerita hak buat benteng hak tula je. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sungguhnya, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu pada baginda Rasulullah, adalah Ya'juj wa Ma'juj itu, lalu mereka itu akan laut Tabriyah. Ini maknanya esok ni setelah dia dapat menembusi dah benteng yang dibawa oleh Zulkarnain macam cerita asal tadi dah. Bila nak tembus, Tok Penghulu dia ajak balik. Malam Tuhan pun takut balik. Tapi akhirnya dah nak bagi dia keluar gali, malam tu yang terakhir dah takut, dah timbul balik dah. Dia mari bolehlah keluar, tembuslah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa sungguhnya adalah Ya'juj wa Ma'juj itu, lalu mereka itu bila dia keluar, mereka itu pun round dunia lah. Lalu mereka itu akan laut Tabriyah. Kat mana laut Tabriyah wallahu a'lam. Padahal air laut itu penuh. Masa dia lalu tu air laut penuh. Tapi besar dia tu boleh ngarum. Maka diminum oleh mereka itu akan air laut itu. Beramai. Yang minum ke dia air laut itu, maka habis surut laut Tabriyah saat ni. Surut habis. Demikianlah tiap-tiap laut yang laluinya. Begitulah laut-laut lain pun bila dia lalu, dia minum habis air laut itu, habislah dimakannya barang dalamnya, apa ada dalam laut, ikan apa pun semuanya dimakan. Dimakan barang dalamnya daripada air dan ikan, lah segala binatang yang melata atas darat, jumpa binatang atas darat pun semua dimakan. Hingga habis daripada daun kayu pun dia makan. Bukan setakat binatang-binatang, dok lagi binatang laut dan darat, air laut habis diminum. Semua daun kayu pun dia makan dan rupuk pun dia makan. Setelah itu dibinasakan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan hulak masuk ke dalam lubang telinganya. Kemudiannya dia dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dia sebagai tanda dunia ni akhir nak kiamat dah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia dah orang nak lawan dia, jumpa pun dia makan dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakan Ya'juj Ma'juj ini dengan ulak masuk ke dalam lubang telinga mereka itu. Dengan ulak masuk dalam lubang, masuk dalam telinga, matilah dia. Bila duduk dalam telinga dia nak korek lah ke mana? Sakitnya dia, dikorek oleh ulat dalam lubang telinga sampai kotak, wallahu a'lam lah. Sebagaimana kita dengar cerita Namrud dah. Dengan nyamuk, hantar nyamuk masuk dalam telinga sampailah kepada otak. Namrud pun pada duk atuk kepala, tiang degung-degung, mati juga. Tapi Ya'juj Ma'juj ni Allah Ta'ala menghantarkan pula ulat masuk dalam lubang telinga mereka itu. Matilah Ya'juj Ma'juj. Maka busuklah bumi ini dengan bakai mereka itu. Dah besar, busuk habis bumi dengan bakai mereka itu. Ditakdirkan Allah turun hujan daripada langit kira-kira 40 hari lamanya. Takdir Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit selama 40 hari. Dan segala bangkai Ya'juj Ma'juj itu habislah hanyut ke laut. Laut berair baliklah. Maka segala air laut pun penuh dengan air hujan itu, seperti adat yang dahululah. Kata Wahab anak Munabbah, ahli sejarah yang ulun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, adalah segala bumi itu penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Di zaman Ma'juj keluar, bumi ini penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj, hingga tiada adalah jalan pada satu tempat daripada kebanyakan mereka, sehingga tutup habis jalan, duk penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj je. Syahadan adalah tak kala itu manusia dalam kota dan segala manusia takut habis duduk dalam kota dan duduk dalam gua. Kata punya tentera, adalah Ya'juj wa Ma'juj itu melekongi ia akan segala negeri.
Dia lekong habis negeri hak dia pergi, maka diketahui ialah tempat segala manusia berhimpun itu dan negeri Baitul Maqdis. Kemudian dia tahulah pula tempat segala manusia berhimpun itu duduk di Baitul Maqdis. Maka dipenuh akan dia segala manusia hingga tiada kelihatan matahari. Manusia pun penuh berhimpun di kota Baitul Maqdis sehingga tak nampak tari benar pada indung kepala orang. Maka Nabi Isa dan segala manusia pun bersembunyikan dirinya. Zaman Nabi Isa kat sini bersembunyi dirinya dalam kota Baitul Maqdis. Setelah itu maka Nabi Isa pun minta doa kepada Allah Ta'ala akan membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Maka dititahkan oleh Allah akan ulat tadi. Maknanya di atas doa Nabi Isa jugalah. Supaya membinasakan Ya'juj wa Ma'juj, maka Allah Ta'ala pun menghantarlah ulat masuklah ke dalam lubang telinga itu, dan kata setengahnya dengan sebab yang lain, wallahu a'lam lah. Tapi walau macam mana pun Ya'juj wa Ma'juj ini berakhir dengan mati juga. Tak kiamat lagi. Begitulah. Khususnya kemudian ada lagi dalam akhir kiamat, iaitu keluarnya askar Habasah meruntuhkan Baitullah, kemudian keluarnya Dabatul Ard, kemudian yang terakhir pada menyatakan terbitnya matahari daripada maghrib, terbitnya matahari daripada matahari jatuh, insya-Allah. Kita akan dengarlah. Tidaklah hak ni tak berbelit-belit sangat macam Ya'juj wa Ma'juj. Kita boleh bacalah pasal pada menyatakan keluar askar Habsah, iaitu tentera Kristian ni, datang meruntuhkan, menyerang lagi Arab sehingga dia menang dan mereka pun meruntuhkan Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.